So, okay. Lepas tengok wayang tu, filem ni ada berapa perasaan? Ada ke benci kat J? Ada ataupun ada siapa-siapa nak bagi pendapat ke lepas tengok kan? Ada yang nak berkongsi bersama ke? Ataupun masih pandang rendah pada dia orang ke? Pandang muka kat dia orang ke apa ke? Ada siapa-siapa nak bagi pendapat? Ada ke? Bukan. Tak ada. So, biasanya lah kita dengar je mungkin biasa ni soalan yang biasa orang tanya lah dekat tayangan sebelum ni. Kenapa cerita ni sangat bias? Bias macam berat sebelah. Cerita ni semua pasal janda je. Kenapa tak ada cerita? Ada pun cerita ataupun suara-suara daripada sebelah duda. Kenapa tak ada? Orang tanya macam tu. Ada tak orang ada perasaan macam tu? Boleh angkat tangan kalau ada perasaan macam tu? Ada seorang. Ada lagi? Kenapa dia macam berat sebelah lah? Dia cerita pasal sebelah perempuan je. Sebelah lelaki dia tak nak cerita. Ada? Ada dua orang. Saya nampak ada dua orang angkat tangan. Okey lah, saya boleh jelaskan daripada perspektif pembikin filem, iaitu Afiq. Afiq ni sebenarnya kita kata dia anak lah. Jadi anak kepada mangsa penceraian. So dia buat filem ni daripada pandangan dia sendiri. Sebab dia nampak mak dia memang jadi mangsa kepada keseluruhan sistem tersebut. So dia rasa mak dia agak kesian. So dia tengok. Tapi dari segi secara biasanya lah kita tengok janda dengan duda, siapa yang banyak kerugian? Okey, janda biasanya mereka dah biasa duduk rumah, kena jaga anak semua. Tiba-tiba dia dah bercerai. So dia dah lama duduk rumah jaga anak, dia dah tak ada cara ataupun dia dah lama tersingkir daripada masyarakat. Maksudnya dia tak ada chance untuk keluar bekerja selama ni. Tiba-tiba dia kena pick up, dia kena jaga anak, dia kena keluar bekerja. Dia tak ada peluang. Kalau dia nak kerja keluar, boleh tak aku minta kerja? So orang tanya, kau ada pengalaman kerja ke? Tak. Sebab dah kahwin, lepas duduk rumah jaga anak. So dia dah tak ada peluang pekerjaan. Satu, dia dah rugi dari segi tu. Laki biasa dia nak kerja kan. So dia walaupun dia dah bercerai, dia tetap boleh cari kerja sebab dia dah ada pengalaman bekerja. Perempuan dia sebab dia dah biasa duduk rumah, so dia jarang. Dan tu kita boleh faham dari segi itulah. Itu salah satu sebabnya. Dan satu lagi, duda memang banyak dari segi keuntungan dia lebih independen semua kan dari berdikari. So dia boleh senang untuk cari nafkah bagi sendiri semua. Dan sebenarnya dia adalah perspektif daripada anak ataupun orang kata mangsa penceraian tersebut lah. Dia sanggup tak nak cakap dengan mak dia selama 3 tahun sebab dia benci mak dia hantar dia ke sekolah agama. Bukan dia tak suka sekolah agama, tapi dia benci sebab dia tak dapat bersama keluarga dia. Dia benci sebab, tapi ada sebab di sebaliknya. Dia baru find out, dia baru jumpa sebab mak dia cakap, aku tak nak kau tengok aku mendera, aku tak nak kau tengok keluarga kita mendera. Aku nak kau pergi sekolah agama, dapatkan makan, dapat tempat tinggal yang selesa semua. So mak dia tak nak sanggup hantarkan anak dia untuk berpisah dengan anak dia. Ya, bab ni memang aku agak orang kata terharu juga. Tapi biasa orang tengok cerita macam ni, dia rasa kita tak nak buat dia macam bersamamu, kita tak nak buat macam tu. Tapi kita nak, ada orang yang tak suka cerita macam ni juga. Macam banyak lelaki yang tak suka cerita macam ni, kenapa sangat perempuan kan. So tapi kita kena tahu biasanya perempuan adalah jadi mangsa dalam sistem yang seperti sedemikian rupa. So tujuan utama adalah supaya kita tak ada stigma ataupun pandangan serong terhadap janda maupun duda sekali lah. So mungkin lawyer boleh sampaikan sedikit sebanyak tentang perundangan. Ada macam mana kalau contohnya tiba-tiba nak ada kes-kes perceraian. Lagipun satu kan, kes-kes perceraian macam ni, kalau kita bercerai, kita jarang bercakap dengan orang. Kalau keluarga kita, mak ayah kita bercerai, adakah kita akan keluar, mak aku bercerai dengan mak ayah, kita tak akan bercakap. Benda ni sangat personal. So kita berharap melalui tayangan seperti ini kita ada macam perbincangan lah, ada bukakan benda tu untuk dibincangkan bersama. Mungkin dari segi perundangan, mungkin saudara Dapi boleh berkongsi. Bismillahirrahmanirrahim.
saya hanya akan menyentuh dari aspek perundangan saja. Saya mungkin tidak begitu sesuai untuk komen pasal ni. Sebab kebetulan saya seorang muda. Okey, dari segi perundangannya, seperti kalau kita lihat tadi, apa yang berdasarkan video tadi, memang benda ini cantik di atas kertas. Cantik di atas kertas maknanya dapat penghakiman berapa bayaran nafkah sebulan dan sebagainya. Tetapi dari segi pelaksanaannya memang susah untuk bekas isteri untuk mendapat apa seperti dalam penghakiman kertas tersebut. Sebab itu saya secara peribadi saya sering melontarkan idea kepada anak buah saya untuk kes-kes syariah seperti ini. Why not bagi je bapa tu jaga anak. Tapi naluri keibuan seorang wanita susah untuk berbuat demikian kerana mereka merasakan susah macam mana pun biarlah saya yang jaga anak. Tapi saya ingin nyatakan juga satu perkara yang penting. Nafkah adalah milik anak, bukan milik bekas isteri. Walaupun berlaku perceraian, ada satu kes pernah berlaku di Negeri Sembilan. Setelah anak itu berumur 20 lebih, dia telah menyaman bapa je lah, bukan bekas lah, bapanya. Kebetulan ketika itu bapa dia berkahwin lagi dengan seorang perempuan yang kaya. Itu menunjukkan nafkah adalah hak anak dan dia berjaya mendapatkan nafkah yang tertunggak tersebut lah. Jadi itu saja yang saya boleh komen saya untuk selalu kalau kita tengok dalam akhbar, bila berlakunya perceraian, bila dibawa ke mahkamah, pihak hakim akan menentukanlah siapa dari segi apa ni, wang nafkah dan segala-galanya. Tapi saya ambil contoh berlaku pada seorang artis lah kan, yang kaya raya, yang hidup betul-betul macam jutawan. Bila di mahkamah, dia boleh kata dia tak mampu nak bagi duit pada anak-anak dia. Sedang kita tahu Alphard ada, banglo besar dia kan. Dari segi undang-undang, bagaimana pihak mahkamah nak menyelesaikan kes ini? Dia kata tak ada duit, tetapi adakah kita tengok dia ada barang-barang, dia ada harta dan ni semua kan. Tapi dari sudut perundangan, bagaimana sebab berlakunya tidak adilan lah dalam itu. Soalan kedua, kalau nafkah tu untuk anak, tapi kalau yang tidak ada anak dapat dari isteri lah. Itu yang soalan saya. Terima kasih. Okey, di sistem mahkamah di negara ini, sama ada mahkamah syariah ataupun mahkamah sivil. Mahkamah sivil untuk pasangan bukan Islam, proses perceraiannya di mahkamah tinggi. Untuk proses Islam, bagi pasangan Islam, perceraian di mahkamah rendah syariah untuk perceraian saja. Tapi untuk tuntutan nafkah, dia akan pergi ke mahkamah tinggi syariah. Okey, proses di mahkamah, apabila satu pihak itu ingin menuntut, dia memerlukan dia yang kena membuktikan. Contoh macam seperti dalam kes tadi, bekas isteri dia yang perlu membuktikan. Jadi adalah sukar untuk seseorang itu membuktikan pendapatan orang lain. Itu masalah yang biasa yang kita hadapi lah. Kalau di kaki tangan kerajaan mungkin mudah, kita boleh dapatkan dari majikan. Kalau swasta, terpulang kepada majikan tersebut, sama ada majikan itu nak bagi ataupun tidak. Dan kadang kebiasaannya kalau disapinakan majikan itu pun belum tentu majikan itu akan datang membawa bukti-bukti yang lengkap. Itu masalah yang dihadapi, terutama dalam kes yang tadi tu. Seperti dalam tayangan tadi, dia bekerja sendiri. Bila bekerja sendiri, itulah kalau dia kata rugi. Walaupun dia ada Alphard ke apa ke, dia mungkin boleh kata itu milik syarikat, bukan milik dia. Jadi itu yang saya katakan tadi, mendatangkan kesukaran. Tetapi anak-anak mesti ingat, itu hak mereka. Satu hari nanti mereka masih boleh menuntut. Soalan kedua tadi apa? Dia nafkah tu adalah nafkah anak, bukan nafkah bekas isteri. Nafkah bekas isteri dia hanya ada nafkah semasa edah saja kalau untuk pasangan Islam lah. Kalau bukan Islam, setakat ini dia tidak ada nafkah edah. Saya pernah buat kes untuk Islam melalui Atam Baru Nurah, dia tidak ada nafkah edah. Dia hanya ada muta'ah. Kalau dari pasangan Islam ada muta'ah. Kalau pasangan bukan Islam dia namakan sagu hati. Hanya ada itu saja. Dia memang tak ada nafkah untuk bekas isteri. Dia nafkah untuk anak dia.
Terima kasih. Ada lagi apa-apa soalan ke, respon ke? Ada? Ataupun kita nak teruskan dengan tayangan seterusnya? Next video. So kita akan tengok lot rumah Am yang dimaksudkan sebagai laut rumah saya. Itu bahasa orang Seletar lah. Lot itu laut, rumah Am saya. Kata aku. Okey. Kita akan tengok video seterusnya.